Okey, sekarang kita masuk pada tajuk yang pertama iaitu permasalahan haid. Tadi Ustazah dah bagi semua sekali takrif-takrif ya, haid, istihadah, fasad, wiladah, nifas, dan sekarang kita halusi sedikit tentang permasalahan haid ya. Okey, rukun haid ataupun kita boleh sebut dia sebagai hukum haid ya. Jadi kita selalu tengoklah duk cakap pasal rukun haji, rukun solat, rukun puasa. Rupa-rupanya haid ni pun dia ada rukun. Apa dia rukun tu? Ya, rukunnya adalah sesuatu yang memastikan haid itu berlaku. Ya. Jadi kita nak tahu macam mana haid itu dah jadi. Ya. Haid itu dah ada. Jadi apabila haid itu berlaku apabila darah keluar daripada faraj ataupun daripada kemaluan ya. Maksud keluar di sini ya, kalaulah kita duduk mencangkung ya, duduk mencangkung, jadi dalam keadaan mencangkung itu ternampak ada pada zahir faraj, makna itu menunjukkan bahawa haid telah pun berlaku. Jadi kalaulah darah itu masih berada di dalam lah, maksudnya kalau kita mencangkung pun tak nampak lagi tu, makna ia belum lagi dikira haid ya. Sebab apa kita kaitkan balik dengan satu kisah seorang wanita yang berlaku ya, kisah wanita ni dia pernah menyalakan lampu untuk melihat darah dalam faraj. Jadi dia jumpa Rasulullah, dia berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah. So Sayyidatina Aisyah kata ya, dia bagi tahu pada wanita tersebut semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pun katanya kami tak ditaklifkan, kami tidak dipertanggungjawabkan ya untuk mencari ya, bangun tengok ada tak darah tak ya, tapi cukup kalau kita duduk dan sentuh ada darah, maknanya barulah berlaku haid ya. Jadi kita kena faham itu adalah rukun haid apabila dia keluar. Jadi sebab apa tahu Ustazah nak terangkan benda ni? Sebab ada juga di antara jemaah kita ya, dia datang dari Madinah contohnya. Sampai saja di Bir Ali berniat ihram umrah. Masuk ke tanah haram Mekah, benda pertama yang akan dibuat adalah tawaf umrah. Jadi bila dia nak pergi tawaf, dia cuci semua, dia tengok tak ada apa-apa ya. Lepas tu dia pergi tawaf ya. Lepas tawaf, sa'i, bergunting, selesailah umrahnya, balik ke maktab, dia pun masuk bilik air, cek, oh tak ada apa-apa. Dia mencangkung tengok tak ada apa-apa. Tapi kalau dia ada, kita guna satu bahasa bagi orang-orang tua ya, dia kata insya-Allah tabarakallah. Dia mencuci sehingga ke dalam farajnya, tengok ada di hujung jari dia. So dia mula rasa macam confused, adakah itu dikatakan dah datang haid? Ya, jadi bagi kita tidak, selagi dia tidak keluar pada zahir faraj, maka tidak dikatakan datang haid. Ya. Jadi walau bagaimanapun kita kena bezakan permulaan dan pengakhiran adalah berbeza. Ya. Permulaan ya, kita tengok darah mesti keluar pada zahir faraj. Tetapi kalau pengakhiran nak menentukan dah suci, kita kena pastikan yang darah dah tak ada di luar dan di dalam. Maknanya betul-betul nakok, kosong, suci luar dan dalam, dan kita pastikan dah bersih ya, dah sama ada dah jufuf ataupun qassatul baydha. Itu akan Ustazah terangkan kemudian nanti. Baik, sekarang kita teruskan tengok dengan sedikitlah pengetahuan asas. Ini kaedah asas bagi haid. Permulaan haid adalah minimum umur 9 tahun Qamariyah. Ya, 9 tahun Qamariyah ni berbeza dengan 9 tahun Masihi. 9 tahun Qamariyah dia lebih kurang 8 tahun, 8 bulan, 21 hari. Dia kurang sebab apa? Masihi bulannya boleh jadi 30, boleh jadi 31, tetapi bagi Qamariyah dia 30 atau 29 ya. Jadi sebab tu bila kita umur kita, contohnya sekarang umur kita 55 tahun ya, sebenarnya umur kita dalam Qamariyah dah lebih, bukan 55, dah mungkin 58 atau 59 tahun ya. Lebih tua sebenarnya berbanding dengan umur Masihi. Jadi sama juga dengan permulaan haid. Bila dikatakan permulaan haid ini berumur 9 tahun, maknanya 9 tahun ini adalah 9 tahun Qamariyah, 8 tahun, 8 bulan, 21 hari. Ya, itu mengikut bulan Masihi. Jadi kalau darah itu keluar sebelum 9 tahun ya, 9 tahun maknanya belum 9 tahun ni ya, kena faham ya perempuan, kalau 15 hari sebelum 9 tahun ia tetap dianggap haid. Ya.
Sebab apa? Ketika itu mustahil untuk berkumpul antara haid dan suci. Jadi kalau 15 tahun dan kurang ke umur 9 tahun, ia tetap dikatakan haid. Tapi kalau sebelum 9 tahun, 15 ke atas, contohnya sebulan lagi nak cukup 9 tahun, maknanya darah yang keluar itu sudah dikira istihadah. Jadi penceritaan tentang perkara ini juga panjang ya. Jadi ustazah hanya boleh sentuh setakat itu sahaja ya. Dan insya-Allah rasanya tak ada kot dia umur 9 tahun nak pergi buat haji buat masa ni ya. Jadi yang berkaitan dengan haji tak ada kaitan di sini ya. Kemudian tempoh haid pula minimum adalah 1 hari 1 malam. Ya, maksimum 15 hari 15 malam, dan kebiasaan bagi seseorang jemaah haji itu ya ramainya di antara kita antara 7 dan 8 hari. Mungkin ada 3, 4, 5, 6, 7. Jadi setiap orang ya, setiap wanita itu berbeza kebiasaannya. Jangan samakan kebiasaan saya atau adat saya sama dengan adat puan. Tidak ya. Setiap orang mempunyai adat yang berbeza. Okey, bila kita bercakap pasal adat dan kebiasaan, ya bagi mazhab Syafi'i, adat memadai sekali sahaja. Okey, macam mana tu Ustazah? Begini. Kalau misalan kita datang bulan 1 7 hari, bulan 2 8 hari, bulan 3 7 hari, ya. Maknanya bulan 4 sekiranya kita dijangkiti istihadah, ya. Katalah darah kita melebihi daripada 15 hari. Ketika itu kita nak kembali kepada adat atau kembali kepada tamyiz. Katalah kita tidak menepati tamyiz, kita kembali kepada adat. Maka adat yang kita ambil adalah yang terakhir, iaitu 7. Sebab apa? Bagi mazhab Syafi'i memadai sekali sahaja sudah dikatakan adat. Ya? Kalau 7, 8 kita datang istihadah, maka kita ikut adatnya lah 8. Jadi maknanya di sini ya, selama ini kita berpegang, kita kata kalau orang istihadah yang datang lebih daripada 15 hari, kita selalu cakap, kita kata istihadah 15 hari ke atas, haidnya yang 15 hari ke bawah. Salah ya tuan-tuan dan puan-puan, pandangan itu sebenarnya salah ya, yang kita duk pegang selama ni. Dia bukan begitu. Seseorang itu apabila dijangkiti istihadah, maknanya dia akan kembali kepada kaedah sama ada dia nak mengambil tamyiz ataupun mengambil adat. Sekiranya dia menepati tamyiz, maka dia akan ikut tamyiznya, perbezaan sifat darah. Tetapi kalaulah tidak menepati syarat tamyiz, maka dia kembali kepada adat. Bila kembali kepada adat, dia mengambil adat yang terakhir sebelum dia dijangkiti istihadah. Ya, macam saya sebut tadi, 8, maka dia kembali pada 8. Kita tengok di situ ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah ya, yang bermaksud hendaklah perempuan itu mengenal pasti terlebih dahulu bilangan malam dan siang selama haid serta kadar hari-harinya pada setiap bulan. Setelah mengetahui waktu haid dan kadarnya itu, maka hendaklah dia menghentikan solat pada waktu-waktu tersebut. Sesudah waktu haid itu berakhir, dia dikehendaki mandi dan menampal kemaluannya dengan sehelai kain dan kemudian dia mengerjakan solat. Ya, jadi di sini nampak tak? Dia kena kenal pasti kadar setiap bulan. Mesti perempuan tertandanya. Kita tak tahu lagi kita dijangkiti istihadah atau tidak. Sebab 8 mungkin dia akan bertukar jadi 9 atau 10. Selalunya pada bulan yang pertama kita akan terus menunggu sehingga hari yang ke-15. Kita mandi pada hari yang ke-16. Kemudian katalah 16 masih ada, 17 masih ada, maka kita qada balik pada hari yang ke-9. Sebab bulan yang lepas kita datang 8 hari. Ya? Tetapi bila dia datang berulang 2 kali, maknanya bulan sekali lagi pun macam tu juga. Selepas 8 hari, 9 hari masih ada, ya, 10 hari masih ada, 11 hari masih ada, maknanya kita boleh mandi dah pada hari yang ke-9. Ya? Bila kita mandi pada hari ke-9, kita boleh solat seperti biasa dengan menampalkan kemaluan kita dengan selai kain. Seperti dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Oh, tapi ada yang tanya, Ustazah, tiba-tiba dia berhenti pada hari yang ke-12. Tak apa, kalau berhenti pada hari yang ke-12 maknanya semua itu adalah haid. Dan solat kita pada hari yang ke-9, 10, 11 itu batal. Ya, tak apa, tak ada masalah, tak berdosa. Ya, insya-Allah. Baik, kita teruskan.
Baik, bila kita bercakap pasal tempoh sekurang-kurang haid, ya, tempoh sekurang-kurang haid adalah sehari semalam ataupun 24 jam, ya. Jadi di sini yang dikatakan tempoh sekurang haid 24 jam ni, dia sama ada keluarnya terus-menerus atau terputus-putus, ya. Sebab bukan kita kira 24 jam tu seandainya dia keluar sepenuh masa tu. Terus-menerus, dia katalah kita datang selama 8 hari, kita datang hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 terus saja. Ya, itu betul. Yang pertama, maknanya melebihi daripada 24 jam. Tetapi boleh jadi juga seseorang itu dia datang terputus-putus dalam masa 15 hari 15 malam ataupun dalam masa adatnya 8 hari. Dia keluar hari ni sejam, besoknya 2 jam, lusanya 5 jam, lagi sekali dia keluar 10 jam. Bila dicampur-campur, akhirnya mencukupi 24 jam, maka ia tetap dikatakan haid. Ya, ada juga yang datang hari ni 5 jam, besok 2 jam, lusa hari ketiga tak ada apa-apa, kosong. Hari yang keempat pun tak ada apa-apa. Hari yang kelima datang balik mencukupi 24 jam. Maka dia tetap dianggap haid sebab sudah mencukupi 24 jam. Tetapi kalau hari ni sejam, besok sejam, lusa sejam, sampailah hari ke-15 sejam juga, dan bila dicampur, ya, bila dicampur tak cukup 24 jam, walaupun dia tak solat sampai 15 hari, maknanya dia kena qada balik sebab dia tidak dikatakan haid, sebab dia tidak mencukupi 24 jam. Ya, kita berpegang balik pada kaedah asas, sekurang-kurang haidnya adalah sehari semalam. Harap perempuan semua boleh faham, ya. Laju sikit, tapi ini adalah kaedah asas yang sepatutnya perempuan dah pun fahamlah, ya, insyaAllah. Baik. Tadi saya dah kata menentukan kebiasaan haid, ya. Jadi kalau kita tengok daripada gambar rajah yang ada tu, ya, darah yang terputus-putus yang dicampur-campur, ini aqal ma'a ghairi dalam tempoh jumlah haid 15 hari 15 malam, ya, atau tempoh kebiasaan haid, ya, tak kisahlah kebiasaan haid kita 8 hari ke contohnya, bila dia mencukupi 24 jam maka ia dianggap sebagai haid, ya. Dan untuk menentukan adat kita atau kebiasaan kita, ya, cukup sekali sahaja, ya. Jadi perempuan mesti ingat baliklah. Jadi kalau kita nak pergi Mekah ni, ya, ustazah nasihatkan, ya, dan orang kata bukan kalau boleh nak diwajibkan, ya. Setiap jemaah haji yang akan menunaikan haji, ya, ataupun tak menunaikan haji pun, ya, perlu ada satu buku log yang ditulis bila datang haidnya, bila keluar darahnya. Kalau cantiknya lagi, keluar darah itu bila, jam berapa? Sebab kita mengira jam itu, ya, 24 jam, ya. Kalau tak cukup, kita tak kata haid. Dan kita juga nak melihat 15 hari 15 malam sekiranya kita dijangkiti istihadah. Kalau kita tak tahu jam, kita nak hentikan, nak mandi wajib pada 15 hari 15 malam tu bila? Sebab kita tak ingat pun bila masa kita datang haid. Jadi minta sangat-sangat pada kaum wanita, tak kisahlah jemaah haji ke tak jemaah haji ke, tolonglah sediakan buku log, apa nak diisi dalam buku log tu. Bila datang haid, jam berapa datang haid, bila berhenti, jam berapa berhenti, haid yang datang last kali dulu berapa hari, ya. Dan kemudian tuliskan sifat-sifat darah setiap hari. Sebab apa? Sekiranya kita dijangkiti istihadah, pada ketika itu kita akan melihat dua kaedah, sama ada kita melihat dari sudut tamyiz, ya, dari sudut perbezaan sifat darah, ataupun kita melihat dari sudut adat. Tetapi tamyiz didahulukan, ya. Jadi sebab tu kita kena tanda. Hari pertama datangnya hitam, pekat, ya. Hari kedua hitam, pekat. Hari ketiga hitam, cair. Hari yang keempat hitam, cair. Hari yang kelima merah, cair, ya. Hari yang keenam coklat. Hari yang ketujuh kuning. Hari yang ke-8 kuning. Hari ke-9 sampai hari yang ke-20 kuning. Jadi pada ketika ini kita akan melihat tamyiz, ya. Jadi puan-puan, ya, tolonglah sediakan buku log sebab kita tahu mungkin hari ini kita tidak dijangkiti istihadah, tetapi kita tak tahu akan datang, ya, Allah menguji kita dengan istihadah, ya. InsyaAllah
Jadi perempuan, pastikanlah anak-anak kita, anak gadis kita tu yang baru kedatangan haid contohnya, nasihatkan mereka, ya. Anggaplah ini adalah satu benda yang wajib, ya, dia adalah fardu ain dan kita sebaiknya laksanakanlah, ya. Okey. Kita masuk kepada masa suci dalam tempoh haid, ya. Masa suci dalam tempoh haid, ya. Dalam istilah bahasa Arabnya disebut an-naqa'. Saya ulang sekali lagi, an-naqa', ya. Jadi an-naqa' ni A-L-N-A-Q-O, sebutan dia an-naqa' lah dalam tulisan Ruminya, ya. Jadi maksud an-naqa' ni dia adalah masa suci dalam tempoh haid. Contohnya, kita datang haid selama 8 hari. Tiba-tiba pada hari keempat dia berhenti. Atau hari kelima dia berhenti. Darah berhenti 1 atau 2 hari dalam tempoh masa haid. Itu disebut sebagai an-naqa', ya. Jadi kenapa dibincangkan tentang perkara ini? Ya. Sebab apa? Ya. Bagi mazhab Syafi'i, hari-hari darah keluar, contohnya 1, 2, 3, dan hari-hari darah berhenti 4, 5, kemudian keluar balik 6, 7, 8, semuanya dikira sebagai tempoh haid. Ya, jadi maknanya kalau bulan puasa lah, kita puasa 4 hari, tengok hari kelima dia berhenti, kita pun rasa macam dah tak ada, kita mandi wajib. Kita puasa hari kelima ke 6, ya, kita puasa, tiba-tiba hari ke-7 dia datang balik, ya. Hari ke-8 datang balik. Maknanya keseluruhan itu adalah haid dan puasa kita batal. Ya. Ini adalah pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i. Ya, pendapat Hanafi pun sama. Dia mengatakan bahawa hari-hari darah keluar dan hari-hari darah berhenti dikira sebagai haid. Okey. Yang ini kita nak kaitkan dengan musim haji. Macam mana kalau berlaku dalam musim haji? Sebab apa? Kita dah tawaf. Kita ingat dah berhenti, dah habis, kita pergi tawaf. Tiba-tiba balik saja 2 hari kemudian datang balik. So macam mana keadaan kita waktu itu? Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, ya, ada juga pandangan. Contohnya pandangan yang dinyatakan oleh merujuk kepada pandangan Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas ada sebut, dia kata apabila seseorang wanita yang sedang haid mendapati suci, yakni terhenti darah beberapa masa, maka hendaklah dia mandi, mengerjakan solat dan ibadah lain serta boleh melakukan perkara-perkara yang harus dilakukan oleh orang suci. Ya. Jadi maknanya di sini ada juga pandangan yang mengatakan bahawa masa an-naqa' ini, berhentinya darah dalam tempoh-tempoh haid ini juga dikatakan suci. Ya, jadi ni kita bagi tabung haji, ya, telah diputuskan, ya, dalam resolusinya keputusan Muzakarah ke-35 pada tahun 1440 Hijrah, mengatakan bahawa sekiranya jemaah haji wanita yang menghadapi masalah tak dapat melakukan tawaf rukun, kalau dia nak tunggu adat dia 8 hari, dia mungkin nak kena balik dah, ya. Jadi tiba-tiba pada hari keempat dia berhenti, ya. Jadi dia bolehlah mandi dan pergi menunaikan tawaf. Sebab apa? Telah diputuskan dalam keputusan dalam muzakarah haji itu, dikata sekiranya jemaah haji wanita yang menghadapi masalah tak dapat melakukan tawaf rukun kerana terpaksa pulang ke tanah air atau ke Madinah, beliau bolehlah berpegang dengan pandangan yang mengatakan waktu suci an-naqa' tadi dalam tempoh haid tidak dikira haid, ya. Beliau dikira suci, boleh mandi dan melakukan tawaf, ya. Tawaf yang dilakukan dalam waktu suci itu dianggap sah. Ya, dianggap sah. Ya. Jadi jangan susah hatilah puan-puan, ya. Jadi kalau ada tempoh suci itu, ya, pergilah tawaf, ya, dengan syarat ia berlaku, tawaf itu berlaku dalam masa suci. Tapi kalau tawaf tu berlaku tiba-tiba keluar balik, tak sah lah. Tapi kalau kita pergi tawaf, lepas tawaf tengok tak ada apa-apa, tiba-tiba masa sa'i dia keluar balik, maknanya tawaf itu sah. Dan tidak disyaratkan suci itu mesti mencapai 24 jam, tak semestinya. Ya, seandainya katalah kita bangun subuh tengok dah tak ada, kita pun tunggu sekejap sampai waktu duha tengok tak ada juga, kita mandi wajib.
Selepas tu cepat-cepatlah kita pergi tawaf. Selepas tawaf kita tengok dulu. Jangan terus sa'i ya. Selepas tawaf pergi tengok dulu, oh tak ada yang keluar, tak ada apa-apa, kita teruskan sa'i. Baliklah kat hotel. Bila balik-balik kat hotel, keluar balik. Tak apa, maknanya dah sah dah tawaf tersebut. Jadi pandangan ini dipegang oleh Latfi, ya, oleh Latfi. Jadi ada ulama yang mengatakan tempoh-tempoh suci ini dikira suci, ya. Jadi bila dikatakan suci tadi, boleh puasa, boleh solat, boleh tawaf. Yang tak boleh apa dia? Yang tak boleh rujuk sahaja. Jadi bukan rujuk, minta maaf sangat-sangat, bukan rujuk. Yang tidak dikira edah sahaja, ya, tidak dikira edah sahaja. Sebab kita tahu edah mesti 3 kali suci, 3 kuruk. Jadi yang ini suci antara haid itu tidak dikira kuruk, tidak dikira suci antara haid. Jadi tak dikira edah ketika itu. Hanya kalau tawaf, solat, puasa boleh, ya, itu dikira sah. Ya, jadi kita gunakan bagi tabung haji, kita gunakan dalam keadaan masyaqqah tadi, ya. Sebab itulah kita kena tengok tempoh an-naqah ni hanya terpakai kepada jemaah haji wanita yang akan meninggalkan Mekah dalam tempoh atau waktu yang terdekat, ya. Tapi kalau masa kita panjang lagi, contohnya kita pergi 40 hari, ya. Jadi kita pergi kapal pertama, sampai-sampai kita nak tawaf umrah tapi kita sedang haid, ya. Tunggulah dulu mengikut adat biasa sampai 8 hari, lepas tu barulah kita mandi. Walaupun di tengah-tengah tu ada tempoh naqah, ya, settlekan. Sebab waktu itu masanya masih panjang. Jadi kita gunakan untuk an-naqah ini bila keadaan dah sangat-sangat sempit, ya. Kita dah nak balik. Contohnya besok kapal terbang kita, kalau kita tak habiskan juga hari ni, maknanya kita tak boleh selesai. Kita balik dalam keadaan masih lagi berihram. Jadi kita ambillah tempoh an-naqah ini. Dan mengikut pandangan juga, sekiranya tempoh an-naqah ini berlaku disebabkan ubat juga, ya, sebab ubat-ubatan juga diharuskan, ya. Okey, sampai setakat ni Ustazah berharap, ya, semua sekali bakal jemaah haji dah boleh faham. Kita akan teruskan dengan warna-warna darah haid. Sebab ada timbul juga isu, Ustazah, kalau kuning berpanjangan macam mana Ustazah, ya? Saya dah nak balik, so macam mana nak buat, ya? Sebab kita tahu dalam bab haid ni, ya, 5 warna darah. Bagi mazhab Syafi'i dia ada 5 warna darah. 1 merah tua, kuning, ya, asqar. Dalam slide tu saya rasa dia tersilap. Ya, dia tersilap susunan tu. Ya, tersilap susunan, jadi saya tak pasti sama ada dalam buku perempuan atau dalam nota perempuan betul atau tidak. Yang sebenarnya yang pertama merah kehitaman, ya. Yang kedua merah tua, yang ketiga coklat, yang keempat kuning dan yang kelima keruh. Yang tu dia terbalik tu. Ya, jadi dia mengikut dari kuat hinggalah ke lemah. Darah kuat merah kehitaman, yang kedua merah tua, yang ketiga coklat, yang keempat kuning dan akhir sekali keruh. Keruh seperti air tanah ataupun kuning keputihan yang tak jernih. Ya, jadi itu adalah warna-warna darah haid. Jadi sekiranya warna-warna ini berlaku dalam tempoh kebiasaan haid kita ataupun dalam tempoh kurang dari 15 hari, maka semua dikatakan haid. Tak kisahlah, datanglah warna apa pun. Kalau bagi mazhab Hambali, hijau pun ada. Ya, jadi kalau keluar darah-darah tersebut, warna-warna tersebut dalam tempoh kurang dari 15 hari, maka ia dikatakan haid. Ya, yang tu tak ada masalah. Itu ijma' ulama. Semua sekali. Kalau ikut majoritinya, dia kata semua warna tersebut yang keluar dalam tempoh kebiasaan haid dikira haid, ya. Okey, kita merujuk kepada dalil hadis, ya, Al-Qamah. Wanita ni dia hantar, dia cek, ya, bila dia duduk, dia letakkan kapas, kemudian dia bawa kapas tu jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kemudian bila dibawa kat Sayyidatina Aisyah, lalu Sayyidatina Aisyah kata apa? La ta'jalna hatta tarainal qassatal bayda, ya. Janganlah kamu tergesa-gesa, janganlah kamu terburu-buru, ya, untuk mandi dan solat sehingga kamu melihat warna cecair itu putih seperti kapas. Maknanya kita nampak
cecair putih itu dah ada pada kapas. Ya, sebab apa bila kita habis haid biasanya akan keluar cecair putih. Ya, rutubat al-fash, apa-apa cecair tidak lagi ada berwarna kuning. Nah, itu menunjukkan bahawa kita sudah pun bersih daripada haid, ya. Kaifiat dia macam mana nak buat ya Ustazah? Kita duduk mencangkung, ya, duduk mencangkung dan letakkan lebih kurang 1 ruas jari, letakkan kapas dan sekiranya kita tengok pada kapas tersebut dah ada cecair putih dah, ya, ataupun dia kering langsung, maknanya kita sudah pun bersih daripada haid tadi. Jadi kalau kuning tak boleh sebab kuning dia masih lagi termasuk dalam warna-warna haid. Ya, warna-warna haid. Jadi bila warna-warna haid tadi, dia kenalah menunggu dahulu sehingga betul-betul bersih. Sebab apa sekiranya darah-darah itu keluar, warna-warna itu keluar kurang daripada 15 hari, ia masih dianggap haid. Ya, okey. Baik. Tapi timbul isu, dia kata timbul isu macam mana? Keluar darah keruh tu lama. Ya? Lama Ustazah, tak pernah jadi macam tu. Tapi bila saya ke Mekah ni tiba-tiba dia keluar keruh atau kuning itu lama. Ya? Macam mana kedudukan saya ketika itu? Sebab biasa saya beradatnya 8 hari je. Ya, tiba-tiba hari 9 ada lagi, 10 ada lagi. Tapi bukan warna darah, dia warna dia kuning. Ya? Okey. Jadi kalau ikut jumhur ashabus Syafi'i tetap dianggap sebagai haid kuning tersebut. Ya? Tetapi kalau ikut pandangan Abu Sa'id, Abu Abbas, Abu Hamid, juga Imam Al-Haramain, dia kata tidak dikiralah haid. Tidak dikira haid itu cecair kuning dan keruh. Sebab apa? Ia bukan darah dan dia dianggap seperti nanah. Ya, ini berdasarkan kepada hadis Ummu Atiyah, kunna la na'uddu sufrata wa qudrata ba'da tuhur syai'an. Kami tak menganggap warna kuning dan keruh selepas suci itu sesuatu pun. Yakni kami tak anggap dia sebagai darah haid. Ya, dia hanyalah sebagai najis. Jadi maknanya di sini ada juga pandangan yang mengatakan kalau lebih daripada adat kebiasaan, biasa kita 8 hari. Lepas daripada 8 hari tiba-tiba dia jadi putih dah, bersih dah. Tiba-tiba hari ke-10 keluar kuning balik. Kuning je, kuning atau keruh, bukan merah ya. Jadi ketika ini ada pandangan yang mengatakan dia bukan lagi darah haid ya. Syaratnya dia keluar selepas tempoh kebiasaan ya. Jadi keputusan muzakarah haji juga ya telah memutuskan ya dalam keadaan-keadaan tertentu. Disarankan kepada jemaah haji wanita yang menghadapi masalah tak dapat melakukan tawaf rukun kerana terpaksa pulang ke Malaysia atau bertolak ke Madinah dan tiada pilihan dah. Ya, terpaksa dah. Maka haruslah berpegang kepada pendapat yang mengatakan kekuningan dan kekeruhan yang keluar selepas hari kebiasaan haid, ya, yakni yang telah diselangi dengan suci tadi tu tidak dikira haid lagi dah. Ya, jadi dengan syarat dia tak keluar masa tawaf lah. Sebab kalau keluar masa tawaf dia jadi najis ya. Maknanya hanya bila dia keluar benda tu dah tak dikatakan haid lagi dah. Ya. Dia boleh cuci, bersihkan diri ya, berwuduk seperti biasa dan boleh pergi tawaf ya, insya-Allah. Dan keputusan muzakarah ini diputuskan pada muzakarah yang ke-22 pada tahun 1427 Hijrah ya, insya-Allah. Jadi kalau kita tengok pun perhatian pun samalah ya. Kekuningan dan kekeruhan ini hanya terpakai kepada jemaah haji wanita yang akan meninggalkan Mekah dalam waktu yang terdekat dan dia tak terpakai kalau masa kita masih panjang ya. Okey. Jadi ini topik bagaimana kita nak menentukan telah suci, darah itu telah suci ataupun kita telah suci daripada haid. Ya, sebab pernah juga bila saya tanya jemaah ya, macam mana puan menentukan suci, dia kata oh saya datang haid 3 hari, lepas tu hari keempat dah kuning, saya mandilah. Jadi salah tu. Ya, salah. Ya, walaupun pandangan tadi yang kata pandangan kuning itu adalah suci tu pun tak boleh pakai sebab itu mesti diselangi ya, ataupun dah melepasi adat ya. Yang ini belum, baru hari keempat dah masih kuning ya. Jadi itu memang tak dikatakan suci, ia masih lagi dianggap haid ya. Sebab apa? Kalau nak menentukan suci dia ada 2 cara. Satu, jufuf, kering darah ya. Bila kita letakkan kain atau kapas pada kemaluan ya,
lebih kurang dalam seruas jari, tak ada darah dan kapas itu bersih, kering ya. Ataupun khosatal baydha. Khosatal baydha tu dia ada cecair, tetapi cecair itu tidak berwarna kuning, dia putih ya, ataupun dia jernih. Jadi ketika itu barulah kita katakan kita telah suci dari haid ya. Jadi Ustazah harap para jemaah semua fahamlah. Yang ini benda basic ya. Benda yang sangat asas yang sepatutnya telah pun diketahui oleh semua wanita lah insya-Allah ya. Dan seterusnya Ustazah nak sebut sikit tentang isu semasa mengerjakan haji sebelum Ustazah menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Sebab Ustazah tengok banyak juga soalan ni ya. Jadi harap sempatlah ya. Jadi perkara yang boleh dilakukan semasa haid ya, kita boleh niat ihram, kita boleh mandi sunat ihram, kita boleh talbiyah, tasbih, tahmid, takbir, zikir, baca maksurat ya, semua tak ada masalah. Kita boleh melontar 3 jamrat, kita boleh berwukuf, boleh bermabit di Muzdalifah dan Mina ya, dan kita boleh sa'i. Jadi semua ni benda kita boleh buat ya ketika kita dalam keadaan haid ya. Jangan susah hati. Okey. Timbul isu. Ustazah selalu jumpa dengan wanita ni, dia nak balik, ni kes yang kata darah haid datang betul-betul lepas daripada mabit di Mina ya. Jadi mungkin penerbangan dia penerbangan awal. Yang ini memang setiap tahun ada masalah bagi jemaah haji wanita. Ya. Jadi tiba-tiba kadang-kadang haid dia pula datang terawal seminggu. Dia jangka datangnya lepas seminggu. Sempat dia nak tawaf dan sa'i. Tapi tiba-tiba haidnya datang. Ya, itu kerja Allah, kita pun tak boleh nak kata apa. Allah lebih tahu yang terbaik untuk diri dia. Ya. Jadi bila datangnya situasi macam tu, dia datang haid, penerbangan dah dekat dan dia pada waktu tu tak sempat tawaf lagi, macam mana nak buat? Jadi kalau dia datang jumpa dengan guru-guru agama, ya, PITAS yang bertugas di Mekah pada ketika itu, maka PITAS akan memberi 3 pilihan. Ya, walaupun dalam buku tu ada 2 ya, tapi Ustazah letakkan di sini 3 pilihan. Pilihan pertama, cubalah kenan-kenan dulu dengan pengurusan tabung haji. Boleh tak kami nak tunda tarikh penerbangan? Kalau contohnya nak balik pada 15 hari bulan Zulhijjah tu, ya. Zulhijjah ya? Kaedah Zulhijjah. Ya Zulhijjah ya. Katalah nak balik 15 Zulhijjah tu, kita minta ditangguhkan. Kita jangka haid kita selama 8 hari. So ambil lebih daripada 8 atau 10 hari, tunda penerbangan kita. Itu satu pilihan. Tapi selalunya insya-Allah tabung haji boleh bagi. Tapi kalau awal, dia kalau kita mohon penundaan tu seminggu sebelum wukuf ya, atau 2 minggu sebelum wukuf, insya-Allah ya, bila dia buka lah. Kadang 2 minggu tak buka lagi ya. Jadi tapi kalaulah balik-balik itu terus haid datang, Allahu Akbar. Macam mana nak tunda penerbangan, esok dah nak jalan, nama pun dah masuk dah, seat pun dah ada kan. Tentu tak boleh, pihak tabung haji tak boleh membantu. Pada ketika ini kita buat pilihan. Ada 2 pilihan lagi ya. Pilihan yang kedua, kita tetap dengan mazhab Syafi'i kita. Kita balik tanpa tawaf dan sa'i. Sampai di Malaysia kita buat dam ihsar. Ya, untuk melepaskan diri dari larangan ihram. Nanti bila ada peluang pergi buat umrah, kita sambung balik kerja haji kita tadi untuk tawaf dan sa'i sahaja. Boleh ke Ustazah kita tawaf sa'i bukan musim haji? Boleh, sebab bermulanya tawaf adalah tengah malam 10 Zulhijjah, berakhirnya sampai bila-bila walaupun 1000 tahun. Ya, begitu juga dengan sa'i. Ya, jadi tak ada masalah. Tapi ada juga jemaah dia kata apa Ustazah, sekarang ni musim wabak, nak pergi pun susah Ustazah. Entah-entah boleh ke tak boleh, umur saya pun dah lebih, contohnya lah kan. So keadaan itu berlaku dan keadaan-keadaan yang macam tu dan kita tahu susah untuk menyelesaikannya, kita boleh ada pilihan seterusnya. Kalau dalam nota tu dia kata pilihan kedua ya, bertaklid kepada mazhab Hanafi. Ya, kenapa? Sebab mazhab Hanafi dia mengharuskan perempuan yang dalam keadaan haid untuk melaksanakan tawaf ifadah. Dia boleh tawaf dalam keadaan haid, tetapi dia kena bayar dam seekor unta. Jadi unta ni mungkin harga dalam 4,500 rial atau 4,000 rial. Lebih murah berbanding nak pergi umrah lagi kan. Nak pergi umrah kalau 2 orang dah mungkin ya tak tahulah. Ambil 20,000 ke contohnya. Jadi boleh saja kalau dia memilih untuk bertaklid mazhab Hanafi. Jadi insya-Allah hajinya selesai ya, dia bayar dam seekor unta ya, dan mohon ampun masuk ke masjid dalam keadaan berhadas besar tadi. Ya, tapi kalau ikut Hanafi dia tak ada masalah
ya. InsyaAllah, jadi semoga haji tetap selesai dan puan-puan yang pergi dapat haji. Jadi jangan susah hatilah. Jadi di sini semua ada penyelesaian, ya. Kalau datang haid, ya, nak makan pil, boleh makan pil, ya, dengan mendapat nasihat lah. Kemudian boleh diaturkan waktu, ya. Ataupun akhir sekali dah dalam keadaan yang sangat-sangat sukar pun kita masih ada pilihan. Dah tak boleh juga, tak ada nakoknya, ya. Kita duk harap ada nakok pun tak jadi, makan ubat pun tak jadi juga. So akhirnya kita kembali kepada pilihan yang kedua dengan bertaklid kepada mazhab Hanafi yang mengharuskan perempuan haid untuk laksanakan tawaf, ya, insya-Allah. Jadi selesailah haji tersebut, ya. Harap perempuan boleh faham, ya. Kalau tak faham nanti perempuan boleh ulang lagi lah, ya. Sebab bila kita buat rakaman macam ni, insya-Allah, ya, nanti akan terus disiarkan. So puan boleh terus ulang kaji lagi, ya, insya-Allah. Dan banyak pula tu bukan sekadar Selangor punya, ya, semua negeri pun buat live ni. Jadi perempuan boleh juga mengikuti mana-mana rakaman juga selepas ini, insya-Allah, dengar beberapa pandangan daripada asatizah kita, ya, dan dapatkan nasihat yang terbaik, ya. Kemudian ini isu kalau haid datang ketika kita buat tawaf umrah. Ini pun satu hal. Kita belajar dah bab tamattu'. Tamattu' adalah mengerjakan umrah dahulu, ya, kemudian baru kita mengerjakan haji. Jadi kalau seseorang tu dia nak tawaf umrah tiba-tiba datang haid, sedangkan waktu wukuf dah nak sampai dah. Macam mana nak buat? So dia boleh tukarkan, ya. Maknanya dia menukarkan daripada haji tamattu' jadi haji qiran, ya. Maksud dia tak buatlah tawaf tadi. Dia tak tawaf, dia tak sa'i, dia tunggu saja bila wukuf, dia pun niat haji. Bila dia memasukkan haji dalam umrah, jadilah hajinya haji qiran. Jadi daripada dam tamattu' tukar saja kepada dam qiran, ya. Tapi ingat, syarat bagi mazhab Syafi'i untuk memasukkan haji ke dalam umrah dengan syarat kita belum lagi memulakan tawaf, ya. Kalau kita dah mula tawaf, tak boleh dah nak masukkan haji dalam umrah. Tapi kalau terjadi juga, kita boleh taklid kepada mazhab Maliki, sebab mazhab Maliki kata selagi kita tidak solat sunat tawaf, jadi selagi kita tak solat sunat tawaf, kita masih boleh memasukkan haji ke dalam umrah. Jadilah haji kita haji qiran. Tak ada masalah, damnya sama, seekor kambing, hanya tukarkan daripada dam tamattu' kepada dam qiran. Jadi jangan susah hati, ya. Jadi sebab apa? Mungkin boleh jadi jemaah haji ni mula-mula dia buat dah umrah sekali, lepas tu ada masa dia buat lagi umrah kali kedua, dia ada masa dia buat umrah kali ketiga, tiba-tiba kali ketiga tu tak sempat nak tawaf umrah, ya, datang haid. Jadi dia terus tunggu waktu wukuf, niat haji dan masukkan haji dalam umrah. Jadilah hajinya haji qiran. Okey? Baik. Seterusnya tentang perkara yang dilarang ketika haid, Ustazah tak mahu hurai panjang-panjang sebab semua orang pun tahu, ya, kita tak boleh nak bersuci kalau kita dalam haid, sebab bersuci adalah untuk melakukan ibadah. Jadi nak bersuci tak boleh melainkan kita buat perkara-perkara berwuduk, wuduk sunat, ya. Contohnya sunat nak wukuf, ya, sunat nak melontar, yang itu tak apa. Sunat nak berihram, itu kita bolehlah berwuduk sunat tu. Tetapi kalau memang bersuci untuk melakukan ibadah, berwuduk untuk tawaf memang tak boleh lah, ya, atau mandi wajib tak boleh lah sebab kita masih lagi dalam keadaan haid. Kemudian tak boleh solat, tak boleh puasa, tak boleh tawaf, tak boleh baca Quran, tak boleh sentuh Al-Quran. Bila sebut tak boleh menyentuh dan membawa Al-Quran ni, Ustazah nak kaitkan sedikit dengan jemaah haji lah. Selalu kalau kita balik daripada Mekah, ya, sama ada kita keluar daripada Jeddah atau keluar daripada Madinah, kita akan diberikan hadiah Al-Quran. Tiba-tiba waktu tu memang kita dalam keadaan haid. Bila dalam keadaan haid, kita tak boleh nak bawa Al-Quran tu sebab dia tak boleh menyentuh dan membawa Al-Quran. So Ustazah nak nasihatkan siap-siap, ya. Jadi bila masa kita nak balik nanti dan kita tahu kita ni dalam keadaan haid, kita bersedia, ya, dalam beg tarik kita tu kita letak satu beg plastik. Dalam beg plastik tu kita letaklah apa-apa, buku ke ataupun letakkan tudung ke, ya, sepersalinan tudung ataupun paling-paling kurang pun sebatang pen ke. Niatkan kita membawa barang tersebut, bukan niat membawa Quran. Jadi bila sampai je depan pegawai yang menyerahkan Al-Quran tu, buka saja beg plastik, biarkan dia masuk dalam beg tu dan kita bawa beg plastik dengan niat membawa barang yang ada dalam beg tersebut, bukan niat membawa
Al-Quran. Ya, bersedia. Sebab kita kalau ada ilmu tak ada masalah. Yang jadi masalah bila kita tidak ada ilmu. Ya, kita dah bersedia siap-siap, insya-Allah tak ada masalah. Kemudian tidak boleh berada di dalam masjid. Ya, berada maksudnya duduk, tetapi sekadar melaluinya sahaja tak apa. Ya, kemudian tidak boleh menceraikan isteri. Ya, suami tak boleh cerai isteri bila isteri dalam keadaan haid. Tetapi kalau berlaku juga, talaknya itu sah. Haram hukumnya tapi talaknya sah. Ya. Kemudian haram bersetubuh. Ya. Jadi kalau kita tengok di sini, ya, setelah kita belajar sepanjang lebih kurang hampir 2 jam ni, kita dah tahu tentang permasalahan wanita dalam ibadah haji, kita kenal jenis-jenis darah, ya, secara asasnya. Kita tahu sedikit sebanyak tentang permasalahan haid dan istihadah, kita tahu tentang permasalahan berkaitan dengan keluar angin dan keputihan, tentang kelembapan faraj dan pengambilan pil, juga isu-isu yang timbul semasa kita mengerjakan haji. Dan Ustazah dah cover keseluruhan tajuk-tajuk tersebut. InsyaAllah Ustazah akan cuba jawab soalan-soalan yang dikemukakan, ya. Okey, soalan daripada Puan Rosita Yaakob, ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Kebelakangan ini haid saya 10 hari. Sebelum ni cuma 5 ke 7 hari saja. Tetapi pada hari yang ke-7 hingga ke-10 ia datang cuma tumpuk coklat. Adakah itu darah istihadah? Tidak Rosita, ia tetap dianggap darah haid. Ingat ya, Ustazah sebut tadi sekiranya darah itu keluar, ya, sehingga 15 hari, semua itu adalah haid. Walaupun kebiasaan sebelum ini 5 hingga 7 hari. Jadi kalau dia datang lagi walaupun tumpuk sahaja pun ia tetap dianggap haid. Melainkan dia sudah melebihi daripada 15 hari, barulah kita akan tengok yang mana satu haid, yang mana satu istihadah berdasarkan adat dan juga berdasarkan tamyiz. Sebab tu Ustazah suruh tanda tadi. Ya. Okey, Puan Rosita. Seterusnya. Dari Madiha Ahmad Zairun, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya kalau kita mengambil pil hormon atau ubat supaya haid dapat dihentikan? Kerana kita memang mengalami masalah haid, istihadah sebelum ini. Hukumnya harus. Ya. Puan Madiha, hukumnya harus, ya. Jadi tak ada masalah untuk Puan mengambil ubat tersebut, tapi pastikan Puan mendapat nasihat daripada doktor dan telah pun diambil beberapa bulan supaya ubat itu memang betul-betul bersesuaian, sebab kita tak mahu nanti masih berlaku hewaya pada darah yang keluar, ya, pada Puan nanti, ya, insya-Allah. Baik, seterusnya soalan yang ketiga, ya. Soalan daripada Hazwah, ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, ya. Kalau start haid warna coklat, lepas tu baru keluar darah merah, adakah coklat pertama itu istihadah? Tidak, ya Hazwah. Kalau darah itu keluar tidak sampai atau tidak lebih daripada 15 hari, maka semua adalah haid. Tak kisahlah dia keluar lemah dahulu baru kuat. Ya, dia keluar coklat dulu, barulah dia keluar hitam, kemudian baru dia keluar coklat balik, dia keluar kuning, 14 hari dia berhenti. Ataupun 10 hari dia berhenti. Maka itu semua adalah haid. Tetapi, kalau dia keluar coklat 4 hari, dia keluar hitam 10 hari, kemudian dia berterusan lagi coklat sampailah 20 hari. Masa tu barulah kita tengok tamyiz di mana yang hitam sahaja kita anggap dia sebagai haid, yang coklat di hadapan bukan dan coklat di belakang juga bukan. Tapi maksudnya kena tunggu dululah sampai dia tu lebih atau tidak. Kalau kurang daripada 15 hari, semua tu adalah haid. Ya, semoga Hazwah boleh faham, insya-Allah. Okay, seterusnya soalan yang ke berapa ya? 4 ya. Okey, Nur Hayati Muhammad Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nur Hayati. Boleh tak kita baca doa menahan haid? Jika boleh, bila waktu yang sesuai untuk membacanya, sama ada masih berada di Malaysia lagi atau semasa di Tanah Suci. Okey, doa ni bolehlah kita nak baca doa Arab ke doa Melayu ke, nak baca doa sekarang pun boleh. Ya Allah, ya Tuhanku, kau aturkanlah perjalanan haid aku ketika aku mengerjakan haji. Semoga aku dapat melaksanakan haji ini dengan sempurna. Ya, doa di mana-mana pun boleh. Semoga Allah makbulkan doa Nur Hayati nanti, insya-Allah. Amin.
Okey, soalan dari Suhaili Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika jemaah wanita dijangka kedatangan haid pada 13 Zulhijjah, kebiasaan 6 hingga 8 hari, digalakkan untuk pergi dengan penerbangan awal dan pertengahan untuk haji tamattu'. Jadi, soalannya? Penerbangan awal, pertengahan. Okey, baik macam ni lah. Sebab kita tahu sekarang tau, ya. Puan dah tahu dah kata puan ni datang haid pada 13 Zulhijjah. 13, kita 9 Zulhijjah kita dah wukuf ya. Jadi 13 tu kita penerbangan awal memang nak balik. Jadi di sini sebenarnya kita dah boleh usaha. Pergi je dah jumpa dengan tabung haji, minta tukarkan penerbangan kita pada penerbangan terakhir sekali. Itu lagi senang lah daripada nak makan ubat apa semua tu. Sebab insyaAllah ya, pihak pengurusan tabung haji masih lagi boleh untuk consider lah dengan permohonan tersebut daripada susah di sana kan. Jadi insyaAllah puan dipermudahkan. Amin. Daripada Jimmy Gani ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Daimul hadas. Untuk mengambil wuduk ketika waktu solat sudah masuk bukanlah sesuatu yang mudah, terutama hari Jumaat bagi lelaki. Teori mudah tapi bagaimana nak praktik ya. Boleh tuan, maksudnya tuan kena keluar dari hotel lebih awal, bersedia di tandas yang berdekatan dengan masjid ya. Kemudian tuan boleh masuk saja waktu, tuan kena ambil cuci dan sempal ataupun ikatlah ya zakar tersebut dengan kain, kemudian ambil wuduk dan solatlah di luar sahaja ya kalau tak boleh masuk dalam. Tapi kebiasaannya tuan berdasarkan pengalaman lah, memang orang nak masuk pukul 10 lagi. Tapi kita ni dah Allah berikan masalah ini ujian untuk kita terimalah dengan redha. Sabarlah, mungkin pahala bersabar dan redha itu lebih besar untuk kita ya insyaAllah. Semoga dipermudahkan tuan. Jenny Mazni, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bagaimana sifat keputihan? Adakah lendir seperti hingus yang keluar dari faraj itu keputihan? Jika bukan daimul hadas, perlukah diperbaharui wuduk bersuci jika terasa lendir keluar dari faraj? Ya. Waalaikumsalam tadi ya. Okey, sifat memang sukar lah ya, memang sukar untuk menentukan yang mana satu rutubat al-faraj, yang mana satu keputihan ya. Jadi kita tengok dulu daripada sekarang kebiasaan kita. Kalaulah itu memang lendir biasa yang jernih, yang memang sentiasa berlaku di luar ya, di kawasan luar faraj, mungkin kita boleh kata dia rutubat ya. Tapi kalau benda tu sampai warna hijau ya, kuning, jangka masa tu dah panjang daripada awal tadi ya, daripada awal kita cuci, kemudian dah 2-3 jam keluar benda tu dan datangnya pun dari dalam ya. Tambah kalau keputihan disebabkan fungus atau disebabkan kulat, dia ada bau pula ya, itu lebih baik dicuci lah ya, lebih baik dicuci. Jadi ditanya lagi, dia kata kalau terasa lendir keluar, okey, kalau terasa lendir keluar ni kita tengok, ada orang lendir tu disebabkan rutubat. Setiap masa pun duk ada je dia kata, bukan sebab keputihan. Dia hanya benda yang memang duk ada di kawasan zahir faraj dan selalu ada, tak perlu wuduk lah. Tapi kalau kita rasa lendir tu memang banyak ya, itu memang eloklah dicuci. Tapi apa-apa pun Ustazah rasa lebih baik berihtiyat ya. Maknanya dalam keadaan yang senang, cucilah ya. Melainkan keadaan masyaqqah, sukar, susah, barulah kita ambil pandangan tersebut ya, insyaAllah. Ustazah, kalau cair jernih kerap keluar hampir setiap bulan, adakah dikira najis? Kena basuh setiap kali terasa keluar dan ambil wuduk? Baik, macam tadi Ustazah sebutlah, kalau dia keluar itu rutubat, ya, dia keluar daripada zahir faraj, dia adalah rutubat ataupun lembapan faraj, dia tak perlu dibasuh. Ya. Tetapi kalaulah memang dia datang dari dalam, yang tu Ustazah susah juga nak jelaskan sebab benda ni berlaku pada diri sendiri. Jadi puan-puan kena mula melihat dari sekarang. Kalau benda tu dia rasa dia keluar setiap masa, duk ada kat luar saja, itu adalah rutubat, tak ada masalah, tak payah cuci. Tapi kalau benda tu kita rasa banyak dan datang dari dalam, ya. So contoh air liur lah, ya. Kalau air liur, pada orang jenis air liur punya banyak, bila cakap macam kecil, ya. Ada orang air liur dia sedikit saja, ya. Sebab tu rutubat ni pun ada orang tak banyak, ada orang yang memang banyak. Jadi tertakluk pada perempuan. Ustazah susah jugalah nak mengklasifikasikan rutubat al-farj bagi setiap individu. Dia berbeza di antara satu sama lain.
Seterusnya, soalan dari Ina Abdul Hamid. Assalamualaikum Ustazah, kalau istihadah darah kita banyak untuk elak dari meleleh boleh ke pakai tampon, dan kalau kita istihadah niat wuduk yang mana satu, nawaitul wuduk atau nawaitul raf'al? Okey, sama je ya. Orang istihadah ya nak elak dari meleleh, sama ada dia pakai tampon, pakai pad, tak ada masalah. Hanya yang ditulis dalam nota tu tidak digalakkan, bukan kata tak boleh, sebab dibimbangi takut terlupa nak keluarkan ya. Tapi kalau orang dah biasa dia okey je, dia pakai tampon kemudian dia pakai pad sebab nak elakkan dia meleleh, tak ada masalah, boleh ya. Kemudian dia kata nak niat yang mana satu? Orang istihadah dia sama dengan daimul hadas, dia ada najis lagi. Jadi niatnya nawaitul wuduk lillahi ta'ala. Dia bukan nawaitul raf'al hadasil asghar ya. Nawaitul wuduk lillahi ta'ala, itu niatnya. Daripada Zunurain Zaini, Ustazah, kalau kita tak sempat habiskan tawaf umrah, keluar haid sewaktu tawafnya dikira batal dan terus tukar niat ke haji ke Ustazah? Ya. Jadi maknanya kita dah buat umrah untuk buat haji tamattu', tiba-tiba ketika tawaf tu keluar haid. Okey. Kita tengok keadaan. Kalau kita rasa masa mungkin ada kesempatan haid kita bersih, kita boleh tawaf umrah semula. Contohnya 2 minggu kan, 2 minggu lagi nak wukuf, kita buat tawaf umrah. Datang haid ketika tawaf. Okey. Haid kita biasa 5 hari je. Tak payahlah niat haji lagi. Tunggu dulu. Mungkin 5 hari kemudian haid kita sudah kering. Kita boleh teruskan tawaf umrah. Tapi kalau misalnya kita datang dah penerbangan akhir, kita buat tamattu', 3 hari lagi nak wukuf, ya. Yang tu kita tawaf umrah, bukanlah kata immediately masa tu kita nak niat haji. Kita nak tunggu sehari lagi ke 2 hari lagi ke, ataupun bersama-sama dengan kawan-kawan tamattu' yang lain berniat pun tak ada masalah. Sebab apa? Selagi dia tidak berniat, dia duduk dalam umrah. Tapi bila dia berniat haji, otomatiklah masuk haji itu dalam umrah. Jadilah hajinya haji qiran. Itu lebih kepada pelaksanaan sahaja. Ya, harap Zunurain faham ya. Nurlizawati S. Ustazah, ketika dalam haid tak boleh bawa Quran. Bagaimana kalau kita bawa tafsir Al-Quran? Boleh. Ya, boleh. Tafsir tak ada masalah. Lebih-lebih lagi sekiranya tulisan dari tafsir itu lebih banyak daripada ayat Al-Quran. Sememangnya begitu. Ya, jadi tak ada masalah untuk bawa tafsir, untuk baca tafsirannya. Yang tak boleh baca ayatnya. Ya. Zalinda, Assalamualaikum Ustazah, saya kurang jelas pengiraan 24 jam tu. Yang saya faham kalau pada hari kelima darah itu stop, saya tunggu 24 jam untuk mandi wajib. Mohon penjelasan dari Ustazah. Okey, baik. Pengiraan 24 jam darah itu adalah bermula dari keluar darah. Ya? Ramai orang salah. Contohnya dia keluar pada waktu Zuhur. Dikira sehari pada hari tersebut. Zuhur hari Isnin. Bila 7 hari kemudian saya tanya, puan sudah berapa hari? Dia jawab 7 hari. Sedangkan Zuhur Isnin ke Zuhur Selasa dikira sehari. Jadi kalau hari Jumaat, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat baru 4 hari bukan 5 hari. Sebab tu kita kata kiraan 24 jam. Bermula dari jam berapa? Kalau kata jam 12 tengah hari, ya, tiba-tiba dia berhenti jam 12 tengah malam, lepas tu tak datang dah langsung, itu maknanya 12 jam. Bila 12 jam dia bukan dianggap haid, sebab haid minimumnya adalah 24 jam. Ya, jadi yang puan amalkan, Zalinda doa amalkan pada hari kelima darah stop, saya tunggu 24 jam mandi wajib, tak ada pun kaedah tu. Tapi ramai yang amalkan, saya pun tak tahu di mana kaedah tu diambil. Ya, sebab bila tak ada manik, dan kita dah tahu dah tak ada darah dan kita yakin dah bersih, kita letak kapas pun dah tak ada kuning, dah ada qasatul baydok sahaja ataupun kering, sewajibnya kita mandi, tak perlulah nak tunggu 24 jam. Ya. Walaupun ada orang kata, Ustazah saya mandi-mandi tiba-tiba datang balik, tak apa. Itu dimaafkan ya. Yang pentingnya kita yakin ketika itu sudah bersih mandi. Ya, jangan tunggu, sebab apabila tunggu kita tak solat, sedangkan waktu itu kita wajib solat dan kita kena qada balik sekiranya memang kering. Dia tunggu 24 jam, ke 24 jam 5 fardu lah lebih kurang ya, so 5 fardu kita tinggal ya. Jadi kalau kita rasa melainkan kita memang ada adat
Ya, memang ada adat, memang setiap kali kita akan datang 7 hari, dia akan berhenti 24 jam, kemudian dia datang balik pada hari yang ke-8. Itu cerita lain sebab dia memang dah ada adat, dia beradat begitu. Tapi kalau dia tak ada adat macam tu, berhenti je payah tunggu 24 jam. Ya, tunggu 2-3 jam aja lah ya. Lepas tu bila masuk je waktu solat, terus mandi wajib. Muhammad Zukni Ibrahim. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Jika terdapat lelehan kerana keletihan, example seperti perjalanan jauh, okey, yang itu memang dianggap keputihan. Ya, sebab bila kita letih ya, letih itu mazih. Letih itu wadi. Wadi, mazih. Ya, lebih kurang antara dua tu ya. Jadi, yang itu memang kita anggap dia najis dan najis mesti disuci, mesti dicucikan. Ya. Syarina, Assalamualaikum Ustazah, katakan sudah 6 bulan tak keluar haid tetapi baru-baru ni keluar haid hanya 1 hari sahaja. Adakah ia dikira sebagai darah istihadah atau haid? Okey Ina, umur 41 tahun, tak datang darah 6 bulan ya. Kemudian datang balik, bagi mazhab Syafi'i sekiranya datang itu melebihi 24 jam, kita anggap dia sebagai haid. Tapi kalau kurang dari 24 jam, itu dianggap sebagai istihadah. Jadi Ina kena tahulah, Ina datang pukul berapa, berhentinya pukul berapa. Ya, kalau dia berhenti awal, dia berhenti sebelum 24 jam, maka ia bukan haid. Ya, tapi kalau lebih 24 jam, ia haid. Kena mandi wajib. Rosyati Mahrahim, Assalamualaikum. Semasa tawaf jika terbersin dan terkeluar air kencing sedikit, perlu ke berhenti tawaf dan ambil wuduk atau atau boleh diteruskan? Tetap batal wuduk. Ya, tetap batal wuduk Rusyatima walaupun sedikit keluar air kencing. Sebab apa batal wuduk bagi mazhab Syafi'i? Keluar sesuatu dari 2 jalan. Jadi kalau keluar sesuatu dari 2 jalan, banyak ke sikit tetap batal. Jadi apa yang Rusyatima kena buat ya? Keluar daripada tawaf, pergi ambil wuduk ya, bersihkan, tukar balik seluar semua, ambil wuduk dan pergi tawaf, sambung balik di tempat yang terbatal tadi. Ya, tak perlulah nak ambil daripada pusingan pertama, ya, sambung di tempat yang terbatal dan sunat dimulakan di penjuru Hajarul Aswad, ya. Apa dia? Oh, soalan dah habis dah. So alhamdulillah ya. Kalau ada lagi yang nak tanyakan soalan sebab kita masih ada sedikit lagi waktu ya, Ustazah boleh tolong jawab. Ada lagi lebih kurang dalam 5 minit ya. Jadi kalau misalnya nak ada soalan yang nak tanya, insyaAllah Ustazah cuba jawab ya. Okey, Rozilah Saleh, salam Ustazah, sekiranya wanita sedang tawaf, pusingan dah setengah dah, terasa ada cahaya keluar, adakah terus periksa atau habiskan tawaf 7 pusingan? Itu melihat pada keyakinan. Kalau yakin itu hanya rutubat, teruskan. Tapi kalau rasa bukan rutubat, itu adalah keputihan ya, ataupun wadi atau mazi, berhenti. Jadi berhenti itu sebenarnya lebih baik lah. Kalau pada Ustazah masa panjang, berhenti itu lebih baik. Sebab apa, kadang-kadang bila dah sudah, masa tu malas nak berhenti, rasa penat sangat ya, teruskan. Tapi bila dia teruskan, 2-3 hari kemudian dia akan rasa risau, dia akan rasa was-was, dia akan teringat-ingat. Jadi lebih baiklah berhenti dan cek, insyaAllah. Okey, baik. Alhamdulillah ya. Soalan-soalan pun dah habis ya. Mungkin tak terfikir nak tanya masa ni ya. Walau bagaimanapun Ustazah berharap ya semoga para bakal jemaah ni ambil peluang untuk terus menuntut ilmu ya, lebih-lebih lagi bab darah wanita ini sebab dia memang sangat complicated dan ini adalah soalan yang paling banyak ada soal ya bila musim haji ya. Jadi pastikan macam Ustazah kata yang pertama tadi, sentiasa menandakan waktu haid dia ya. Kemudian sentiasa berhati-hati kalau rasa was-was, kalau rasa ragu-ragu tentang ibadah yang dibuat, terus berjumpa dengan guru-guru agama yang bertugas di sana ya. Dan jangan biarkan masalah itu terus mengganggu fikiran sebab dia ni akan boleh menyebabkan perempuan balik nanti dan perempuan akan terus teringat-ingat ya. Dan sentiasa buat ulang kaji ya,
Sebab haji kita ni pun bukan kita boleh buat banyak kali, hanya sekali sahaja seumur hidup. Pastikan kita pergi dengan ilmu, ya. Dan jangan dengar ya pandangan-pandangan orang lain. Carilah guru yang betul-betul mantap ya, pakar dalam bidang dia. Ya, sebab apa, bila kita mendengar pandangan-pandangan lain, kita akan rasa ragu-ragu dan kita rasa macam apa yang kita buat tu tak betul, ya, insya-Allah. Jadi kalau kita dah belajar, kita yakin apa yang kita pelajari, teruskan dengan apa yang kita belajar, insya-Allah.